النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi panjang umur, masih lagi dapat beribadah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita teruskan kembali kelas tafsir kita juzuk 30. Hari ini kita bermula dengan suratul A'la, muka surat 87. Kita masuk surah yang baru iaitu suratul A'la. Surah yang selalu kita dengar dibaca oleh imam-imam ketika solat witir, bulan puasa dan juga ketika 2 hari raya. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi tuan-tuan, kita sebelum kita baca pendahuluan tentang surah A'la ni, kita baca dulu surah A'la ni tuan-tuan, kita ambil berkat ayat ni insya-Allah, mudah-mudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Suratul A'la. A'la ni maksudnya zat yang paling tinggi. A'la, isim tafdil. Kalau yang paling besar, akbar kan. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah Maha Besar. Kalau A'la, Allah yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah A'la. Jadi surah A'la ni artinya zat yang paling tinggi, iaitu surah ke-87. Mengandungi 19 ayat. Dari jenis Makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah At-Takwir. Jadi kita faham surah A'la ni turun di Makkah. Sebab dia surah Makkiyah, dia turun di Mekah. Mengikut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi, diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membaca dalam sembahyang 2 hari raya fitrah. 2 hari raya fitrah dan korban. Juga pada hari Jumaat, Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan sekiranya menepati hari Jumaat, kedua-dua surah itu baginda membacanya semua. Jadi hadis ni menerangkan pada kita antara sunnah Nabi, hari raya Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Sebab tu raya haji, raya puasa, imam selalu baca surah ni. Bukan imam tak ingat surah lain dah. Ni ada orang imam ni surah ni, hari raya surah ni, tak ingat ke surah lain? Tak. Sebenarnya bacaan tu sunnah. Nabi suka surah tu. Dan ada dalam hadis menyebutkan Nabi paling suka surah Al-A'la. Mana kalau hari raya puasa Nabi baca surah A'la, surah Ghasyiyah. Raya puasa, raya haji atau hari Jumaat. Kalau hari raya tu jatuh hari Jumaat, Nabi baca surah ni dulu. Dalam hubungan ini, Abdul Rahman bin Juraij meriwayatkan katanya, kami telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang witir? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, baginda membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, maknanya suratul A'la. Pada rakaat 2 Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat ketiga 3 Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sampai habis. Sebab itulah bila salat witir kita membaca surah ni je. Sebab warid dalam hadis Nabi membaca surat witir macam ni. Walau bagaimanapun kena faham, bukanlah bacaan ni wajib. Sebab sunnah surah itu sendiri adalah sunnah hai'ah dalam sembahyang. Maka jangan pula nanti kita bergaduh. Sebab tiba-tiba imam tak baca Subhisma rabbikal a'la ni. Atau witir ditukar ayat lain. Sesuatu hati dia je. Tak ada salah dah. Sebab dulu pernah berlaku, budak muda jadi imam tua tu marah. Witir dibaca surah A'la, surah lain nak dibaca. Nasib baiklah budak tu pun tak tahu, aku budak tu tahu, dia losanglah imam tu. Suka hati saya lah, kan tuan tu jadi imam tegang.
Saya jadi imam sekarang saya baca apa pun tak apa. Janji Fatihah saya baca. Aku macam tu jawab ke budak tu, malulah imam tu nanti sudah. Kau ada orang baca selain daripada surah ni pun tak ada masalah. Sebab surah ni sunat. Cumanya kalau dia baca selain daripada surah ni, maka dia tak ikut sunnah Nabi Muhammad. Nah tu saja. Kuranglah pahala Jadi pahala kita nak ikut seperti mana Nabi buat. Nabi witir, Nabi baca 3 surah. Cuma dalam tarikat Ahmadiyah kalau tuan tengok, lepas surah Qul bin Nas ni dia baca apa tuan? Amanar Rasul. Yang tu tuan-tuan saya tak berani komen. Sebab itu datang daripada tarikat orang ahli tasawuf kita ni. Saya mencari juga tu kat mana punca kok kita lama kok Tuan Jamat ni. Kan saya tak jumpa. Mungkin lah kita kena tengok kat pondok tu mungkin ada. Sebab apa dulu-dulu habis yang ni tu baca Amanar Rasul. Sedangkan kalau ikutkan ilmu Quran, kita cakap dari sudut ilmu Quran, bukan ilmu fiqh. Kalau ilmu pembacaan Quran, bila kita dah baca Quran bin Nas, tak adalah surah lepas sudah. Bila kita naik kereta jadi makruh. Sama juga macam kita solat, kita baca Quran pertama Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua tu kita baca Quran Falaq. Gustanlah ke belakang. Sembahyang sah. Tapi perbuatan itu makruh. Patut dia Quran Falaq, lepas tu Quran bin Nas. Ni kita baca Quran bin Nas tu baca Quran Falaq. Tak ada salah dah. Jadi sebab apa dulu-dulu ada apa ni dibaca Amanar Rasul, itu kena tanyalah orang-orang yang tahulah. Orang lama-lama dulu mungkin dia ada hujah. Seperti juga kita sembahyang tarawih 10 rakaat yang jadi bising orang negeri-negeri lain. Tak mana dia ambil 10 rakaat, orang 8 dia saja. Dia 10 pula. Itu orang-orang lain dia tak tahu kan dalam tarikat kita ni adalah asas-asas adalah hujah-hujah. Okey tuan-tuan, itu tentang hadis Nabi mengenai surah Al-A'la. Kata Imam Nawawi, surah A'la adalah surah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana banyak mengandungi pengetahuan dan kebaikan. Jadi Nabi suka baca surah A'la. Nabi suka baca surah A'la. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ni, apa tulis dia Imam Qurtubi. Ini dalam Sun Haji, Ahmad Sun Haji. Tengok pula apa yang Imam Qurtubi sebut. Yang ini saya jumpa jarang sikit ada. Tapi tercatat dalam tafsir ni. Kita bacalah. Di segi amalan, saya tak dengar lagi orang yang ini tak ada lah beramal. Tuan tengok ya, disebut kat sini. Yustahabbu lil qari idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, kata Imam Qurtubi, ay yaqula aqibahu subhana rabbiyal a'la. Maksudnya apa tuan? Habiskan dulu ayat ni. Qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalahu jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Jadi Imam Qurtubi mulawan penerangan tentang surah Al-A'la ni, kata dia sunat bagi orang yang membaca ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la untuk dia mengatakan lepas habis sampai rabbikal a'la ni disebut apa? Subhana rabbiyal a'la. Ada tak tuan-tuan dengar begitu? Tak ada kan? Tapi ada hadis ni. Sunat kata Imam Qurtubi. Dan Nabi menyebutkan hadis ni diriwayatkan oleh jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Oleh sekumpulan sahabat-sahabat dan tabi'in. Tapi ia nampak macam tak popular dari sudut amalan. Tak popular lah. Tak pernah dengar. Tak macam kita baca surah hujung alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita membaca bala wa ana dzalika minasyahidin. Itu semua orang baik. Tapi tang sini tak dengar. Kita tengok kenapa tak ada orang baca ni. Bahkan disebutkan Imam Qurtubi sunat. Bila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, kat ujung tu kita sunat baca subhana rabbiyal a'la. Maksudnya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maksud ayat sabbihisma rabbikal a'la ni, maksud sucikanlah nama Tuhan kamu yang tinggi. Jadi kita sucilah subhana rabbiyal a'la. Jadi logiklah. Kan. Tak pun tuan tengok lagi. Diriwayatkan kejap. Panjang hadis ni. Kita terjemah tahu dia. Diriwayatkan
Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, daripada datuknya berkata, ni kata Ja'far bin Muhammad, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada seorang malaikat yang diberi nama Hizqiyail. Kenangan banyak-banyak malaikat Allah Ta'ala ni ada nama dia Hizqiyail. Ini sebab turun ayat Sabbihis ni. Hizqiyail ni lahu samaniyata asyar alaf janah. Hizqiyail ni ada 18,000 dia punya sayap. Dalam Quran sebut hanya 2, 3, 4 je. Tapi malaikat ni banyak sayap. Yang pentingnya kita faham surah Fatir masna wa sulasa wa ruba'. Ada 2, ada 3, ada 4 sayap malaikat ni. Bahkan mungkin lebih lagi. Menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia makhluk yang daripada cahaya, bukan jamid macam kita ni. Macam kita ni kita memenuhi ruang. Di cahaya ni dia tak memenuhi ruang. Kan? Dia tak jadikan ruang tu sosak. Jadi malaikat Hizqiyail ni, kata Imam Qutubi berdasarkan riwayat Ja'far bin Muhammad ada 18,000 dia punya sayap. Antara satu sayap ke satu sayap tu jarak perjalanan 500 tahun. Maka suatu hari ada suara membisikkan kepadanya, mampu tak kau terbang tengok betapa besar arasy Tuhan. Kan? Bukan suruh. Dia terteratik fa khatara lahu khatir. Dia terteratik, dia nak tengok arasy Tuhan ni berapa besar arasy. Dia pun bila terteratik macam tu, berhajat dia nak tengok arasy ni, maka fazadahullahu ajnihatan mislaha. Allah Ta'ala pun tambahan lagi sayap itu jadi 18,000 lagi. Di 36,000. Jadi hadis ni sebelum kita baca lanjut, kita tengok siapa yang riwayat hadis ni. Kadang-kadang Imam Qutubi ni dia banyak hadis-hadis yang apa? Cerita-cerita apa ni? Cerita Israiliyat. Cerita-cerita daripada orang dulu-dulu dibawa. Tapi hadis ini daripada awalnya sehingga qauluhu, hadis ni diriwayatkan oleh Sa'labi dalam kitab dia Al-Ara'is. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitabnya Dar Mansur, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Munzir, banyak, Ibnu Bardawi, Ibnu Katsir. Yang riwayat ini. Jadi tambah lagi 80,000. Jadi 36,000 sayap maka dia pun Allah Ta'ala pun summa auhallahu ilaih. Allah Ta'ala pun berwahyu kepadanya, ayyuhal malak amtir fatara miqdara 20,000 sanah. Allah Ta'ala kata, terbanglah kau, kita tengok arasy ni bersama no. Maka malaikat Hizqiyail ni pun terbang. Dia terbang selama lebih kurang 20,000 tahun. Dia terbang. Falam yablugh ra'sa qa'imah min qawa'imil arasy. Dia turun, dia nak tengok kaki ni, tapak arasy ni. Dia tak sampai-sampai. Terbang dah 20,000 tahun ni terbang, dia tak sampai-sampai. Kemudian Allah dha'afallahu al-ajnihah wal quwwah. Allah Ta'ala tambahkan lagi sayap dia, kekuatan dia. Allah Ta'ala suruh dia terbang lagi. Fatara miqdara 30,000 sanah. 30 tahun lagi. Jadi 20,000 tahun. 20,000 tahun. Yang ini tambah lagi 30,000 tahun. Jadi dah 50,000 tahun. Falam yasil aydah. Dia tak sampai-sampai juga. Mana punca, mana tapak ni kan, arasy Tuhan ni. Dia tak sampai-sampai. Maka akhirnya Allah Ta'ala fa'auhallahu ilaihi ayyuhal malak law tirta, wahai malaikat Hizqiyail, kata Allah, kok kau terbang pun sampai ditiup sangkakala ni, kiamat kau terbang, serta dengan kekuatan sayap kau yang aku dah tambah-tambah ni, kamu takkan sampai ke kaki arasy. Tak sampai kan? Terbanglah, kata Allah Ta'ala. Nak cerita besar arasy Allah Ta'ala tu. Maka faqala al-malak, malaikat Hizqiyail ini pun berkata bila Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kalau kau terbang sampai kiamat pun, ditiup sangkakala pun, kau takkan sampai ke kaki arasy. Maka malaikat pun sebut, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Imam Qurtubi sambung, fa anzalallahu ta'ala sabbihisma rabbikal a'la.
Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Sabbihis Rabbikal a'la. Oh ni nak kita suruh berhenti ni. Allah Ta'ala akan turunkan ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ayat ni hadis yang panjang ni cerita tentang sebab turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la ni. Bila malaikat Hizkiyail kata, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kau dah bagi aku sayap 18,000, kau tambah lagi 50,000 tahun aku terbang tak jumpa-jumpa mana arash kau ni. Maha suci, maha tinggi engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Sabbihisma rabbikal a'la, sesuai dengan cerita sahabat ni. Malaikat ni. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda dalam hadisnya, Ij'aluha fi sujudikum. Maksudnya, jadikanlah bacaan Subhana rabbiyal a'la ini dalam sujud kamu. Batu sujud, kita baca Subhana rabbiyal a'la berdasarkan arahan Nabi ni. Nabi sebut jadikanlah bacaan Subhana rabbiyal a'la ini dalam sujud kamu. Maka kita pun bacalah setiap kali bila kita sujud Subhana rabbiyal a'la, tambahan malaikat, tambahan ulama Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la azim, rukuk, sujud, a'la. Itu maksud, itu cerita tentang pendahuluan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kata Imam Qurtubi, Sabbihisma rabbikal a'la. Tengok balik apa disebut sama Haji. Kalau serupa kita tak baca. Ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah memerintahkan maksudnya sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Allah Ta'ala suruh sucikan nama dia. Allah memerintahkan, wahai Muhammad, bertasbihlah, yakni sucikanlah Tuhanmu yang mempunyai zat paling tinggi dari dicemari oleh sebarang sifat kekurangan. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang aniaya, orang yang zalim. Kerana Allah itu tidak layak sama sekali bersifat kekurangan. Bahkan Allah maha suci dari sifat kekurangan pada zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya dan hukum-hukumnya. Bahkan apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya bersifat sempurna. Kerana Allah Ta'ala mustahil bersifat kurang. Maksud Sabbihis ni, kata Imam Ustaz Ahmad Sunnah Haji ni, sucikanlah Allah pada zatnya dengan mengiktikadkan bahawa dia bukanlah jauhar dan benda. Dari segi zat kita iktikad Tuhan tu bukan jauhar. Jauhar ni kalau kita ngaji tauhid bukan benda jamin yang boleh dirasa, dikesan oleh indera, panca indera kita yang 5. Orang macam tu jadi makhluk kan. Zat Tuhan ni bukan jauhar, bukan benda korek. Kemudian sucikanlah Allah pada sifatnya dengan mengiktikadkan bahawa dia bukanlah baharu. Sabbihis ni juga, maksud dia sabbih ni, sucikan ni, satu, sucikan Allah dari sudut zat. Ingin kita iktikad Tuhan tu bukan benda jamin, benda korek, benda yang boleh dirasa oleh panca indera. Kedua, maksud sabbihis ni, sucikan Allah pada sifatnya. Dengan mengiktikadkan bahawa dia bukanlah baru. Dia bukan bersifat baharu yang ada permulaan dan berkesudahan dan bukan pula kekurangan. Dari sudut sifat Allah Ta'ala, dia tidak kurang. Tidak ada kekurangan langsung dan dia tidak dimulai oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Dia tidak dimulai oleh tiada. Dia tak ada, dia jadi ada. Tak itu. Kemudian disudahi oleh tiada. Tuhan bukan macam tu. Kan? Allah tidak dimulai oleh tiada dan tidak disudahi oleh tiada. Tidak seperti manusia. Dia ada dua-duanya atau mungkin ada salah satu daripada keduanya. Kita dua-dualah. Kita daripada tiada, sudah tak ada. Ada makhluk yang dia dimulai oleh tiada, lepas itu tak ada. Dia kekal. Kan? Ada apa makhluk tuan? Dia dimulai oleh tiada,
Kemudian dia tak ada tiada. Dia tahu dia hidup. Kau kira benda tu. Macam malaikat lah. Dia dimulai oleh tiada, tak ada je jadi ada. Lepas tu dia tak mati-mati sampai bila-bila. Kita tak ada langsung mula-mula tu. Lepas tu ada. Lepas tu kita ada tiada kan. Kan? Ada tiada kita. Tu ada yang selepas hari akhirat tu lain cerita. Kita disudahi oleh tiada masuk ke alam akhirat. Jadi makhluk Tuhan semua sifat macam tu. Sama ada dia didahului oleh tiada dan disudahi oleh tiada atau ada antara keduanya. Allah Ta'ala tak ada. Dia tak ada kait dengan masa ni. Kalau Tuhan tu dimulai oleh tiada, sebelum tiada Tuhan tu, apa yang ada? Payah nak jawab tu kan? Sebelum Tuhan ada tu, apa yang ada? Kalau Tuhan tu tiada sebelum masa ni pun makhluk yang Tuhan cipta. Siapa pula yang cipta masa ni kalau Tuhan tu tak ada mula-mula Takkan masa tu tiba-tiba ada. Kita tak boleh terima pandangan orang. Alam ni ada dengan sendiri Tak masuk akal tu. Kemudian, sucikan Allah pada namanya, pada zat, pada sifat, pada namanya. Jangan menyebut melainkan dengan namanya yang baik dan tidak